Salam semua sahabat. Kali ini saya ingin berkongsi tentang masalah alahan makanan pada kucing dan bagaimana caranya untuk anda rawat kucing anda yang ada alahan ini secara sendiri dan percuma, serta cara untuk cegah kucing dari mengalami alahan makanan. Jadi teruskan menonton video ini sampai habis sebab video ini akan panjang dan saya harap tidak ada orang marah saya lah sebab video panjang. Panas ya. Pertama sekali kita perlu faham dahulu apakah itu alahan makanan. Dia mudah-mudah kita nak faham adalah macam ini. Di dalam badan kita ini ada sejenis sel-sel hidup yang dipanggil sel imun. Dan sel imun ini adalah kerjanya berperang melindungi badan kita dari perkara yang boleh membahayakan kita lah, seperti contoh kuman atau bakteria yang jahat. Jadi sel-sel imun ini mudah-mudah kata adalah seperti askar-askar atau tentera di dalam badan. Walau bagaimanapun kadang-kala apabila kita makan makanan yang tertentu, sel imun kita jadi keliru dan menganggap bahawa makanan yang dimakan itu adalah musuh yang cuba membahayakan kita. Lalu sel-sel imun itu akan mula berperang dengan makanan walaupun sebenarnya ia selamat dimakan. Jadi inilah yang dinamakan sebagai alahan makanan dan begitulah juga situasinya bagi binatang kucing pun. Dan simptom alahan makanan bagi kucing ini yang paling biasa adalah jerit-birit, di samping muntah-muntah, selalu menggaru dan kulit melecet. Jadi sebelum saya sebutkan bagaimana cara nak merawat alahan makanan pada kucing ini, kita perlu faham dahulu apakah yang boleh menyebabkan sistem imun menjadi keliru. Salah satunya adalah disebabkan oleh makanan kucing yang mengandungi bahan kimia industri buatan. Juga dikenali sebagai bahan tambahan, bahan aditif atau bahan sintetik seperti contoh bahan pengawet, pewarna, perasa, filler dan sebagainya. Dan kita perlu faham bahawa bahan kimia buatan ini adalah merupakan bahan yang tidak semula jadi. Maknanya, ianya dihasilkan oleh manusia dan tidak pernah wujud sebelum ini dalam alam semula jadi. Ia hanya wujud setelah para saintis menciptanya pada zaman moden ini. Jadi kita boleh faham sendirilah kenapa kadang-kala tubuh badan kucing ini boleh keliru dengan bahan kimia buatan ini lalu menganggapnya sebagai musuh, lalu terjadilah alahan makanan. Dan bahan kimia industri ini digunakan secara meluas dalam produk makanan kucing sebab orang berniaga produk ini, dia perlu bagi produk dia tahan lama sebagai contohnya. Jadi sebab itulah mereka akan masukkan bahan seperti pengawet sintetik terutamanya. Jadi saya nasihatkan kalau anda nak cari makanan kucing, maka carilah yang menggunakan bahan pengawet atau bahan aditif yang semula jadi supaya risiko kucing kita mengalami alahan makanan adalah rendah dan minimal. Contoh bahan kimia pengawet semula jadi yang digunakan pada makanan kucing biasanya adalah seperti vitamin C atau nama lain dia ascorbic acid. Kalau dia tak tulis vitamin C, dia tulis ascorbic acid. Vitamin E atau nama lain dia tocopherol, asid sitrik dan lain-lain. Dan contoh bahan pengawet sintetik pula yang biasa digunakan adalah seperti BHT. Nama panjang dia butylated hydroxytoluene. Atau BHA, butylated hydroxyanisole, TBHQ, tertiary butyl hydroquinone, etoxyquine dan lain-lain. Justeru, pastikan anda baca label di produk makanan kucing sebelum membeli makanan kucing. Anda belek-belek anda baca ya. Dan jauhilah membeli produk makanan kucing yang timbang kilo dan murah sangat. Sebab makanan kucing yang murah sangat contohnya harga RM3 1 kilo. Dia tidak datang dengan kualiti yang menyihatkan kucing. Sebab bagaimana nak hasilkan makanan kucing yang kualiti tinggi dan menyihatkan jika harga pun murah sangat. Semua itu dia memerlukan kos. Jadi pastinya kualitinya akan rendah dan mempunyai bahan filler, pengawet dan pewarna sintetik yang membahayakan kucing untuk jangka masa panjang. Bagi makanan kucing yang timbang kilo murah-murah sangat ini ya, anda jauhilah dia.
Keduanya, ubat-ubatan tertentu juga boleh menyebabkan alahan. Ubat-ubatan tertentu, dan walaupun ubat itu sendiri mungkin tidak menyebabkan alahan makanan secara langsung, sesetengah ubat berpotensi memberi kesan kepada mikrobiom usus, dan mikrobiom usus ini merujuk kepada komuniti bakteria berfaedah dan mikroorganisma lain yang tinggal di saluran gastrousus. Antibiotik khususnya diketahui mengganggu keseimbangan bakteria dalam usus. Ia boleh menghapuskan bukan sahaja bakteria berbahaya, tapi juga boleh menghapuskan bakteria berfaedah yang memainkan peranan dalam mengekalkan persekitaran usus yang sihat. Gangguan mikrobiom usus ini boleh memberi implikasi kepada sistem imun dan tindak balasnya terhadap alergen, iaitu bahan yang boleh mencetuskan alahan dipanggil alergen. Dan mikrobiom usus yang sihat ini membantu menyokong pembangunan dan pengekalan toleransi imun, dan toleransi imun ini maknanya adalah keupayaan sistem imun untuk membezakan antara bahan tidak berbahaya dan ancaman yang berpotensi bahaya. Dengan itu menghalang tindak balas imun yang tidak perlu seperti alahan. Jadi apabila keseimbangan mikrobiom usus terganggu disebabkan ubat-ubatan tadi, ia berpotensi menyebabkan disregulasi sistem imun, menjadikan kucing lebih mudah terdedah kepada alahan, termasuk alahan makanan. Pun begitu, tidak semua kucing yang menerima antibiotik atau ubat lain akan mengalami alahan makanan. Kesan ubat pada mikrobiom usus dan tindak balas alahan boleh berbeza-beza bergantung pada pelbagai faktor lah, seperti jenis ubat, tempoh penggunaan, dan kesihatan keseluruhan kucing dan sistem imun. Jadi sebab itulah saya sarankan kalau kucing sakit, silalah rawat kucing dahulu dengan cara semula jadi, seperti yang saya banyak kongsikan dalam video-video saya yang lepas. Kalau anda keliru atau untuk dapatkan maklumat lanjut, boleh tanya saya di ruangan komen di YouTube ini untuk konsultasi merawat kucing secara semula jadi secara percuma. InsyaAllah kalau saya tidak sibuk, maka saya biasanya akan balas dengan segera. Panas ya. Berpeluh renjat ya, berpeluh pelai. Ketiga ya, punca ketiga kenapa kucing mengalami alahan makanan adalah disebabkan oleh kecenderungan genetik. Sesetengah kucing lebih cenderung untuk mengalami alahan makanan berbanding kucing yang lain. Maknanya kucing tertentu mungkin mewarisi gen yang menjadikan mereka lebih mudah terdedah kepada alahan. Faktor genetik boleh mempengaruhi sistem imun individu kucing dan cara ia bertindak balas terhadap bahan yang berbeza, termasuk bahan alergen makanan. Ini disebabkan sistem imun memainkan peranan penting dalam membezakan antara bahan tidak berbahaya dan ancaman yang berpotensi bahaya. Dalam kes alahan makanan ini, sistem imun tersilap mengenal pasti protein atau bahan tertentu dalam makanan kucing sebagai berbahaya dan melancarkan tindak balas imun terhadapnya sehingga mengakibatkan alahan makanan. Lalu kucing cirit-birit, muntah-muntah dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat pula adalah alahan makanan pada kucing juga boleh terjadi disebabkan keradangan dalam salur usus. Salur usus dia. Keradangan merujuk kepada tindak balas imun badan terhadap kecederaan, penjangkitan atau kerengsaan. Dalam konteks alahan makanan, keradangan kronik dalam usus boleh merosakkan lapisan saluran gastrousus. Kerosakan ini menjejaskan integriti penghadang usus yang biasanya bertindak sebagai penghadang terpilih yang membolehkan bahan berfaedah diserap sambil menghalang bahan berbahaya daripada memasuki aliran darah. Namun, apabila penghadang usus terjejas disebabkan oleh keradangan ini, seperti luka atau bocor, ia menjadi lebih mudah untuk protein alergen daripada makanan untuk menyeberang ke dalam aliran darah ya. Jadi pendedahan kepada alergen ini boleh mencetuskan tindak balas imun yang membawa kepada terjadinya alahan makanan pada kucing, dan ada beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada keradangan usus pada kucing. Termasuklah faktor pemakanan. Dan bahan tertentu dalam diet kucing boleh mengakibatkan keradangan dalam usus. Contohnya,
Diet yang mengandungi bahan makanan yang terlalu diproses, bahan tambahan buatan atau sumber protein berkualiti rendah, macam makanan kucing yang murah-murah sangat tadi ya. Jadi ini semua boleh menyumbang kepada keradangan dan meningkatkan risiko alahan makanan. Dan jangkitan virus kuman atau serangan parasit seperti cacing dan sebagainya dalam saluran gastro usus dia juga boleh mencetuskan tindak balas keradangan. Panas ya. Jadi bagaimanakah kita nak merawat kucing kita yang alami masalah alahan makanan ini? Dia senang sahaja. Iaitu kita guna pokok dukung anak yang biasanya dia tumbuh di tepi-tepi jalan dan sekitar rumah ya. Biasa dia tumbuh, dan saya sudah ada kongsikan bagaimanakah cara proses daun itu untuk diberikan kepada kucing dalam video saya yang lepas. Pautan video ada dekat ruangan komen. Anda bagi setiap 2 hari sekali, insya-Allah nanti lama-lama kucing akan baik daripada masalah alahan makanan dia. Memang pokok yang sangat hebat khasiatnya. Adapun kalau anda tidak berjumpa pokok dukung anak, alternatif lainnya adalah akar pokok kucing galak yang juga mudah dijumpai di tepi-tepi jalan dan sekitar rumah. Saya juga ada sertakan pautan video saya yang lepaslah tentang pokok kucing galak itu di ruangan komen. Jadi boleh tengoklah rupa dia macam mana. Dan cara proses akar pokok kucing galak itu adalah dengan cara anda ambil akar dia dan basuh sampai tanah tu hilang. Kemudian anda tumbuk dengan sedikit air dan bagi kepada kucing setiap 2 hari sekali juga. Macam 2-3 mil ya, 2-3 mil sekali bagi. InsyaAllah sangat hebat sekali pokok kucing galak ini dalam menguatkan imuniti tubuh kucing.